Mas Mana. Okay, karakter ni sebenarnya saya tak kisah pun, tak pernah fikir pun pasal dia. Tapi ada satu gambar gambar ni yang saya akan tunjuk atas skrin ni. Gambar ni dia buatkan saya rasa macam Mas Mana ni sebenarnya siapa? Kan. Jadi saya pun start buat research. Jadi video ni adalah berkenaan Mas Mana. Apa yang saya tahu sedikit-sedikit tentang Mas Mana, dan kemudian sedikit teori berkenaan karakter yang saya sebut banyak kali dah. Mas Mana, Mas Mana, Mas Mana. Mas Mana. Alright, Mas Mana ni pernah muncul dekat dalam komik, pada komik Boboiboy Galaxy musim 1, isu yang ke-6, Pembongkaran Rahsia. Okay, so dalam isu ni Mas Mana keluar sebagai penyelamat Feng dan Kaizo. Okay, Feng dan Kaizo ni dia punya family ke, dia punya planet ke, saya tak nak beritahu lah kan, pandai baca sendiri, kena serang. Jadi bila dia kena serang, yang selamatkan ni Mas Mana, selamatkan dua orang ni lah. So sekarang ni kita dah boleh cakap sekarang ni sebenarnya apa yang berlaku dengan Feng dan Kaizo tu, Mas Mana mainkan peranan besar. So Mas Mana ni sebenarnya agak besar lah peranan dalam Boboiboy Universe ni, sebab kita kenal Kaizo dan kita sangat-sangat kenal Feng. Jadi bila Mas Mana ni orang yang besar dalam history dia, maksudnya Mas Mana ni karakter yang penting. Okay, tapi kita betul-betul first time tengok dia dekat atas layar perak, dekat wayang tu, masa dekat dalam movie Boboiboy yang kedua, mana Mas Mana bercakap dengan Amato supaya Amato perbaiki armor bot. Diagnosis Amato, perbaiki biosferaku. Ya, armor bot robot yang dia bagi dekat Feng. Yaya dengan Ying masa lawan dengan Rotaka. Kemudian robot tu rosak sebab diorang kalah kan lawan Rotaka. So Amato adalah orang yang akan memperbaiki armor bot tu sendiri. So kita nampak diorang punya perbualan sedikit dan kita kenal, kita dapat dengar suara dia lah. Itu je yang kita tahu tentang Mas Mana sebenarnya dalam ni lah, dalam keseluruhan apa yang Monster nak revealkan. Jadi saya di sini sebagai ahli teori yang sepatutnya pakai topi kilat nak cerita sikit tentang teori saya untuk karakter Mas Mana ni sendiri. Okay? Ni cuma teori semata-mata. Saya langsung tak tahu apa-apa tentang karakter ni, dan mungkin apa yang saya cakap ni tak masuk akal. Jadi kalau tak masuk akal, tolong tulis kat bawah komen. Okay, tak masuk akal sebab macam ni, kita boleh buat perbincangan dekat komen. Okay, sebelum nak stop tengok, sebab tak nak tengok teori, jangan skip, tengok sampai habis. Okay, untuk semua peminat-peminat Boboiboy, pastikan anda tengok sampai habis, sebab ada satu announcement yang agak besar untuk peminat-peminat Boboiboy. Apa-apa pun, mari cakap pasal teori saya. First kali saya nak tengok teorize dari mana datangnya si Mas Mana ni. Dia ni sebenarnya orang mana? Sebab berdasarkan gambar yang dimasukkan oleh Cik Nizam Razak ni sendiri, gambar ni adalah gambar di bumi, sebab Amato ni asalnya dekat bumi, betul? So Amato dalam garage dia tengah berbual dengan Mechabot. Lepas tu Amato ada satu surat khabar. Dekat surat khabar tu tulis Mas Mana save something. Okay, kita tak nampak dia save apalah, tapi Mas Mana ni maksudnya masa zaman Amato kecil-kecil lagi, Mas Mana ni dah jadi hero. Sebab tu kalau kita bila first time kalau baca komik lah, saya sebenarnya tak baca lagi komik ni, tapi saya buat research kan. So bila first time Kaizo jumpa dengan Mas Mana, Kaizo tengok je Mas Mana, dia cakap, wah, Mas Mana hero legenda. Okay, so maksudnya Mas Mana ni dah jadi hero dalam dunia Boboiboy ni semenjak dari zaman Amato lagi, sebab dia dah masuk dalam surat khabar di bumi. Jadi teori pertama saya, Mas Mana ni sebenarnya asalnya dari bumi. Dia mungkin adalah hero intergalaktik pertama dari bumi. So bumi mungkin agak primitif dibandingkan dengan planet-planet lain, tapi Mas Mana ni adalah orang pertama yang dapat teknologi yang cukup canggih untuk pergi ke planet-planet lain dan jadi hero. Okay, mungkin itu pertama. Yang kedua, dia asalnya dari planet Gogobugi. Gogobugi ni planet Feng dan Kaizo lah. Sebab tu masa Feng dan Kaizo punya keluarga diserang, Mas Mana yang datang selamatkan. Okay, itu teori pendek je. Saya pun tak tahu macam nak terangkan lebih. Pada pandangan saya, sebenarnya ini teori yang paling tak betul lah, teori nombor 2 ni. Tapi ada possibility besar jugalah, sebab yelah, mungkin dia memang dekat kampung kan, tiba-tiba nampak apa hal ni, dia pergi selamatkan. Ataupun Feng tu, keluarga Feng tu, ayah Feng adalah kawan baik Mas Mana. So sebab tu saya cakap mungkin dia daripada planet Gogobugi. Satu lagi, dia dari planet mana-mana. Okay, ni teori yang kecil. Dia dari planet mana-mana, cuma dia datang ke bumi masa dia awal-awal nak jadi hero. Kemudian dia selamatkan bumi, dia terkenal di bumi. Bila dia terkenal di bumi, planet-planet lain cakap, oh, hero kat bumi. Jadi diorang nak
Jadi diorang macam start nak serang bumi. Jadi Mas Mana ni daripada bumi dia pergi balik planet dia ke pergi planet lain supaya bumi tak kena serang. Sebab tu bila apa yang berlaku dengan Bobo Boy, hero dari bumi. So diorang tahu hero dari bumi ni agak berbahaya sikit. Macam mana Bobo Boy dulu, sekarang hero yang agak macam dikenali ramai sebab dia hero yang agak bagus. Macam tu dulu dengan Mas Mana. So mungkin Mas Mana dengan Bobo Boy ni diorang akan ada friction sikit sebab Bobo Boy ni hero yang disayangi ramai. Mas Mana juga pernah disayangi ramai. Okay, sebab sekarang Mas Mana dia lebih kepada dia Laksmana dalam Tapops. Dia tak banyak buat kerja kan. Jadi kita tak nampak heroism dia, tapi masa zaman dia kecil muda-muda dulu dia macam Bobo Boy juga. So sebab tu mungkin Amato baik dengan dia. Sebab kita tahu Amato dan Mas Mana ni adalah kawan. Okay, itu teori yang saya Mas Mana ni datang dari mana dan kat mana terletaknya kedudukan dia sebagai satu karakter di dalam Bobo Boy punya universe ni lah. So mungkin kita akan start jumpa karakter Mas Mana ni masa movie Amato atau siri Amato yang bakal keluar beberapa tahun lagi. Tapi movie Amato tu mungkin kita akan jumpa dia, ataupun kita akan start jumpa Mas Mana dalam Bobo Boy Galaxy Season 2 ni lah. Kita akan jumpa Mas Mana. Ataupun satu lagi teori saya yang terakhir, iaitu Mas Mana ni sebenarnya akan dapat movie dia atau siri dia yang tersendiri. Bukan Mas Mana lah, tapi mungkin Mas Mana punya group ke, and so on. Dia akan ada satu karakter. Sebab saya rasa Mas Mana ni bukan karakter yang kita rasa baik. So kalau dalam spektrum karakteristik, dia ada hitam dan putih, betul? Dan juga sebenarnya ada kelabu di tengah-tengah tu. So hitam, kelabu dan putih. So Bobo Boy ni kita akan nampak karakter dia, karakter yang putih. Okay, dalam movie yang kedua baru kita nampak macam Bobo Boy ni. Dalam siri Galaxy baru kita nampak Bobo Boy ni sebenarnya dia ada dark side dia juga. So dia ada masalah dia sikit. So kita dah nampak Bobo Boy ni lebih kepada area-area kelabu. So orang pun saya cakap dia pakai grey area kan. So Mas Mana ni kehidupan dia memang dalam grey area. Dia bukanlah jahat, tapi dia bukanlah hero yang sangat baik. Dia jadi hero pun sebab mungkin dia samakan tu sebab benda tu personal untuk dia. Tapi orang tengok, dia samakan bumi, dia samakan planet ni, jadi dia jadi hero legenda. Sebab benda yang dia buat tu semua pentingkan diri sendiri, tapi orang nampak dia tetap samakan bumi, tetap samakan satu planet. Jadi orang cakap, kau ni hero yang besar lah. Jadi dia jadi tu. Sebab tu sekarang dia jadi Laksmana, dia orang kata dia lelo lah, dia diam, dia relax je. Dia suruh orang dia buat kerja. Okay, yalah, itu je lah basicnya. Saya rasa Mas Mana salah seorang orang yang founder of Tapops. Jadi mungkin karakter dia akan lebih besar sebab dia founder of Tapops. Tapi saya mungkin salah baca, jadi saya tak nak cakap pasal benda tu. Kepada yang tahu tu dia memang founder of Tapops, komen dekat bawah. Okay, itu je lah teori saya berkenaan Mas Mana. Saya tak nak bagi teori banyak-banyak sangat. Otak saya ni kadang-kadang sampai 5, 7, 8 teori dalam otak. Tapi saya dah list dekat atas skrin ni, itu je yang saya akan cakap. Okay, alright, cantik. Alright, sebelum saya habiskan video ni, saya nak cakap kepada semua peminat-peminat Bobo Boy. Sebenarnya hari tu saya ada buat giveaway. Saya nak bagi satu hadiah lah kepada saya punya subscriber. Sebab saya dapat 100 subscriber, saya nak buat celebration. Tapi dia tak ambil hadiah. Maksudnya saya suruh dia komen dekat video dan kita boleh start follow dekat Twitter ke, dekat Instagram ke. Kita boleh mesej, saya boleh minta alamat dia dan hantar barang tu kat dia. Tapi dia langsung tak buat apa-apa. Okay, saya buat video, saya sebut-sebut nama dia, mungkin dia dah tak tengok video saya. Jadi siapa yang tonton video ni sekarang, permintaan saya adalah subscribe ke channel saya, kemudian like video ni, dan komen isu 2 macam mana saya letak atas skrin lah. Komen itu saja, dan anda mungkin akan peluang untuk memenangi komik Bobo Boy Galaxy Season 2 isu 2. Okay, yang baru ni, yang belum keluar lagi ni, saya akan cuba belikan dan hantar terus kat rumah anda sebagai hadiah, sebagai subscriber baru saya dan sebagai peminat Bobo Boy. Itu yang penting, saya nak celebrate peminat Bobo Boy. Saya rasa saya nak buat benda ni at least sebulan sekali. Bila Bobo Boy baru keluar je, saya akan bagi 2 atau 3 komik dekat orang. Sekarang ni saya ada plan untuk buat bagi dekat 2 orang pemenang. Jadi anda tak payah beli, saya akan hantar kepada anda. Yang penting subscribe, like dan kemudian komen isu 2. Saya akan pilih secara lawak, saya tak pilih seorang-seorang. Jadi saya akan buka satu website tu akan pilihkan untuk saya. Jadi semua ni secara lawak, secara rambang. Jadi jangan tunggu lagi, komen dekat bawah. Jika anda ada teori masing-masing, teori sendiri berkenaan Amato ke, Mas Mana ke, komen dekat bawah. Okay, komen, kita boleh buat perbincangan dekat bawah. Dan comment section tu akan jadi lebih fun. Okay, terima kasih kerana menonton. Jaga kesihatan yang form 5 dengan form 6 yang dah sekolah. Selamat bersekolah. And yeah, see you in the next one. Bye bye.
Tak perlu. Biarlah dia berdikari. Biarlah dia berdikari. Berdikari. Berdikari.